Imola. Street circuit Lagi 2 minggu Imola, Italy. Tu lah sekian laporan Tuan Najib tentang Formula 1. Semalam enjin Verstappen mati. Nanti saya tolong hantar dia enjin Myvi. Saya ada Myvi lebih satu. Pakai baju apa Sekarang tu? dia Red Bull. Baju Verstappen. Kan asyik mati enjin, jadi kita nanti hantarkan dia enjin Myvi sebiji. Siapa yang kat sini tengok Formula 1 Macam Tuan Najib. Waalaikumsalam semua. Rosna, Fadilano, Rosmaya. Kami nak ziarah adik yang baru dapat baby, anak sulung. Pagi Chef Rahman Rozi, kirim salam bang. Salam. Pembuat kek tegar. Best tak itu kek Chef Terima buat? kasih hantarkan kek birthday hari tu. Thank you very much. Besar dan Ada cantik. gambar Ferrari lagi kat atas kek. Oh, dahsyat. Chef, tahun depan gambar apa ya Chef? Ferrari tu menang. Chef macam kerja lah. Terima kasih Chef. Alhamdulillah, Amira, muka saya dah elok sikit. Doakan ya, terus elok. Waalaikumsalam, Afira. Boleh tag rakan-rakan, boleh share. Dan terima kasih belanja love and like. Okey, hari ni tak nak buang masa. Azwaliza, Waalaikumsalam Cik Fari. Tajuk kita tadi apa? Macam mana nak urus dapur bila isteri bekerja. Wan Izzah, dekat isteri je yang kena urus dapur. Kenapa tak tulis suami isteri bekerja? Okey lah, klise lah kan kita. Kita dah biasa yang orang sedia tahu. Selalunya yang urus dapur ni isteri. Ada suami yang urus dapur. Memang suami dia suka buat kerja rumah. Memang suami dia suka masak. Saya Apa dia sayang? Saya suka masak. Saya suka masak apa sayang? Saya masak suka apa? Masak air, masak langkau. Abang saya kata masak lengkau. Saya dah suka masak, tapi simple-simple. Dulu, ni Rojak petis. ceritanya dulu tu. Bila nak buat rojak petis lagi tahu tak aku. Saya suka sampai saya masak. Kenapa tahu? Sebab orang lelaki ni kalau masak, dia teliti. Kenapa dia teliti agak-agak? Sebab dia orang rasa dia orang tak dia orang rasa dia orang tak mahir. Bila kita rasa kita tak mahir, kita akan buat satu persatu pelan-pelan ikut resepi. Tapi kalau isteri masak campak-campak. Dia macam chef lah. Chef Rahman ada kat sini kan. Betul tak chef? Kalau chef dah pandai apa semua, main campak-campak jadi kan. Tapi kalau orang baru nak belajar masak, tak kira lah perempuan ke lelaki, ada juga perempuan yang memang dia tak suka masak. Jadi bila dia tak suka tu, dia tak berapa nak belajar. Kan bermakna dia adalah isteri yang tidak bagus. Tak. Sebab ada orang, dia orang lebih suka mengemas rumah. Jadi dia orang sangat mahir mengemas rumah. Dia ikut kemahiran masing-masing. Korang boleh dengar tak? Sebab suara kuat kan, suara kereta. Kita sekarang dalam Lamborghini lurus. Saya bawa mak saya, ada ayah saya kat depan tu. Kami nak ziarah adik yang baru dapat baby. InsyaAllah di sana ada adik saya dan adik Tuan Najib sekali. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa. Thank you in the tag. Thank you so much. Okay, pasal masak. Kenapa saya tiba-tiba nak cerita pasal dapur? Bukan cerita pasal masak saja. Oh subhanallah. Kau nampak saya kiri kanan tu, faham lah ya. Suami saya kalau bawa kereta kan sayang, sopan bawa kereta sayang. Saya bawa berapa saya? 90? 110. Ya, betul lah tu. Rojak petis, betul. Suami saya dia pandai buat rojak petis. Dia pandai buat telur sambal. Saya pandai buat ke lembek Maggi? Nampak sangat 10 tahun lepas. Dia tak ingat pun. Tak kira saya kena buat lepas ni. Yang tu suami saya rajin. Suami saya sukalah masa zaman dulu-dulu umur-umur kita, siapa maulid Nabi dia, kita pakcik-pakcik letak dalam dulang. So budak-budak semua duduk ujung sana makan ramai-ramai. Sangat seronok. Yes, kita bawa kat anak kita. Anak-anak pun seronok. Semalam saya dengar ada ceramah. Saya cuma nak menyampaikan saja. Ada ceramah Syed Zainul Azri tentang makanan, tentang makan yang kita kena jaga. Dan saya juga ada terbaca lalu di saya punya wall mana saya tak ingat lah, Facebook ke Instagram ke di mana
cerita pasal ada seorang suami. Dengar, thank you. Sambut orang baru ya Najwa. Betul makan kat Dulang Best. Kisah seorang suami, dia post dia kata dia dah bernikah berapa tahun lah tak ingatlah berapa tahun. Tapi isteri dia tak pernah masak. Dan dia tak kisah. Dia tak kisah pun, tak ada masalah. Tapi bila kita baca komen dekat komen dia tu, kat bawah dia punya status tu, macam-macam lah pendapat. Macam-macam pendapat. So saya tidaklah mengomen di situ. Cuma saya pun tak komen apa-apa, saya pun tak fikir apa-apa sebab saya punya cara berfikir. Pertama kita tak tahu keadaan orang lain. Kita tak tahu keadaan rumah tangga orang lain. Kita tak tahu dia punya tahap kemampuan dia, dia punya masa dia dan dia punya sakit ke sihat, kita tak tahu. Yang kedua, pada saya as long as korang happy dan ia tidaklah melanggar syarak, okey. Tapi bila saya dengar semalam Syekh Zainul Asri memberi pesanan dia, saya dekatkan handphone ya. Pesanan dia ialah perangai kita ditentukan oleh 3 perkara. Perangai kita yang pertama dari didikan ibu bapa. Sebab ada kisah seorang anak dah besar pun tak solat, akhlak teruk, dan mereka ada ibu yang kan antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda nak kiamat, apabila seorang ibu melahirkan tuannya. Tu maksudnya ialah ramainya anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa. Dan bila berlaku macam ni, ada 3 faktor penting. Pertama, jika sebenarnya kedua ibu bapa mereka telah jalankan tanggungjawab beri didikan, ataupun kalau mereka tak mampu beri didikan sebab mereka sendiri pun kurang pengetahuan agama, mungkin ibu bapa tersebut dah hantar belajar, dah hantar pergi sekolah. Okay? Jadi insya-Allah terlepaslah ibu bapa tu punya kesalahan. Okey, sikit bismillah. Kok dah Mimi dah baca doa. Datang bini lah. Oh, macam gitu Muris kata. Macam mana Muris? Oh, okey. Ada. Yang kedua, Syekh Zainul Asri kata, jika kedua ibu bapanya telah melakukan yang terbaik sebagai ibu dan bapa dalam didikan anak-anak, kemungkinan besar adalah faktor rakan sebaya, kawan-kawan yang dipilih. Kerana mengikut agama kita Islam, manusia itu dinilai daripada siapa dia berkawan. Dia akan mengikut agama kawannya. Sebab itu penting kita kena cari dan pilih kawan-kawan yang betul. Yang betul tu macam mana? Yang betul di sisi syarak lah. Kalau kawan-kawan yang solat, kawan-kawan yang tutup aurat, jaga akhlak, kawan-kawan yang rajin cari ilmu, sebab cari ilmu tu wajib, kan? Kawan-kawan yang bila bercakap tu bukan bercakap tentang orang lain, tapi bercakap tentang Allah Ta'ala, bercakap tentang nikmat Allah Ta'ala, bercakap tentang amalan ma'ruf nahi munkar. Penting sebab siapa kawan yang kita pilih adalah tanggungjawab kita. Okay? So kalau pertama sekali nak dapat kawan yang baik, Puan Izzah, saya ditanya banyak soalan oleh tim saya, oleh yang mendengar saya live, oleh kadang-kadang saya jumpa sahabat-sahabat, dia tanya macam nak dapat orang-orang yang baik keliling kita, macam nak dapat kawan yang baik, macam nak dapat customer yang baik, macam nak dapat jiran yang baik, tak kira agama, tak kira bangsa. Okay? Pada saya, salah satu benda paling penting ialah diri kita sendiri kena baik dulu. Kita kena baik diri kita dulu. Kita kena usaha jaga solat dulu. Kita kena usahakan yang baik-baiklah tentang diri kita, yang mengikut syarak, kan? InsyaAllah yang datang pun yang baik-baik, Allah akan hantar. Tapi kalau Allah hantar orang yang tak baik, Puan Izzah, kemungkinan suatu hari dia akan jadi baik. Kemungkinan suatu hari Allah akan beri dia hidayah dan kita masuk syurga sama-sama, insyaAllah. As long as kita bersangka baik dengan Allah dan kita percaya janji Allah. Okay, macam janji Allah apa? Pasangan yang baik, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Kita kena percaya benda tu. Dah ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak pernah menipu. Okay, itu kedua, cara pilih kawan. Itu kita punya keputusan. Dari sekolah menengah, dari universiti, dari di tempat kerja. Okay? Dan yang ketiga dan paling penting, kalau dua-dua tu dah lepas, kawan pun dah elok perangai, kan? Mana
datang anak aku ni dahaka macam ni kena tengok apa yang dia makan. Kena tengok apa yang dia makan, apa yang kita makan, apa yang anak makan. That's why kita ibu bapa, betul lah, saya sebenarnya dulu tak kisah. Tak kisah tau kalau nak makan kat mana-mana. Saya suka makanan Cina, Chinese food. Sebab pada saya kalau bangsa Cina dia masak simple. Dia tak adalah lemak-lemak sangat kan. Dia tak ada pekat-pekat sangat. Saya suka benda yang cair-cair macam tu kan, tapi ada rasa. So kadang-kadang saya suka kuih Cina. Saya memang suka makanan Cina. Kuih pau-pau Cina tu saya favourite lah, Tuan Najib tahulah. Tapi mak saya ingat lah, mak saya selalu pesan, jangan masuk kedai sebarang. Saya kata, apa mak ni kan halal. Budak-budak biasa kita kan kodok-kodok pandai kan. Kita kodok pandai. Pada kita kan halal, bersih kan. Kalau masuk restoran mahal sikit tu kan bersih. Kita fikir macam tu. Okay, suami kita pun macam Abi ni semua boleh kan. Tak ada je jawapan saya. Tapi bila saya mendengar semalam ceramah Syed Zainul Asri, saya rasa macam macam kena tampar lah juga. Dia betul, Azinisrina Yaakob, betul. Makanan yang kita makan perlulah halal dan thayyibah. Pertama, halal lagi baik. Apa ciri-ciri baik sesuatu makanan? Ya, hendaklah kita utamakan yang memasaknya orang-orang bertakwa. Sebenarnya yang menjual makanan pun kena selalu berdoa. Yang memakan makanan kita, yang kita masak adalah orang-orang yang bertakwa. Bertakwa is takut kepada Allah, buat suruhan Allah, tinggalkan larangan Allah, is takwa. Okay, so caranya macam mana? Ada satu tok guru Syekh cerita, bukan, tabiat dia, kalau dia nak pergi kenduri, dia akan pergi awal. Dia akan pergi paling awal. Dia memang macam tu lah habit dia. Anak murid dia tak berani tanya. Sampai satu ketika ada seorang anak murid dia berani bertanya. Ada seorang yang berani. Dia tanya, wahai guru, mengapa tuan guru selalu pergi awal ketika kenduri? Kan pukul 12 dia dah pergi. Tahu tak dia jawab apa? Dia jawab, saya tidak mahu termakan dalam pinggan orang yang tidak bersolat. Termakan bekas makanan tu kan, zaman dulu kalau kat kampung kan pinggan tu kan diguna pakai yang basuh punya kan. Siapa masih masa saya, umur saya, kalau kenduri kahwin tak pakai pinggan plastik, kita pakai pinggan yang basuh. Tu cara orang tua-tua, orang lama-lama menghormati tetamu dia. Plus sampai sekarang saya dan Tuan Najib pun amalkan macam tu. Kalau boleh, seboleh-boleh kita, kalau ada kudrat orang yang datang membantu, kita nak guna pinggan betul. Tu cara kami memuliakan tetamu mengikut amalan orang tua-tua. Orang tua-tua ni pun ramai orang yang beragama, ramai orang yang berilmu agama. Okay, so tok guru ni tadi, dia takut nak makan bekas makanan. Kalau orang datang makan, betul kotor basuh kan, basuh dah jadi bekas makanan, bekas orang tadi. Kalau tadi orang tadi tak solat, tok guru tu tak nak termakan bekas tu. Begitu sekali orang-orang alim ulama menjaga apa yang mereka makan, padahal bekas saja. Bekas saja. Jadi tok guru bertanya macam ni, apakah akan jadi kalau dalam rumah kita ada orang yang tidak bersolat, ada suami yang tidak bersolat, ataupun kita dah tua tapi anak-anak kita ada salah seorang yang tidak bersolat, apakah kesan dia kepada kita? Tentu memberi kesan. Tentu memberi kesan. Kita makan sama-sama dengan dia, kita masakkan makanan dia, dia masakkan makanan kita. Bekas apatah lagi. Sebab itu yang mendengar saya dan yang bakal mendengar petang ke besok ke tahun depan ke, insyaAllah, sebab live ni akan di-share, saya merayu, saya memohon kepada saudara saya yang Muslim, ajaklah kaum keluarga kita jaga solat. Jangan ambil ringan, jangan sangka baik. Jangan sangka baik pada anak-anak kita yang baru nak besar ni. Jangan sangka baik pada anak-anak kita yang depan kita nak pijak semut tak mati. Anak-anak kita yang baru umur 14 tahun, 15 tahun. Anak-anak kita yang nak akil balik. Anak-anak kita even yang masa muda. Macam kami, Tuan Najib sendiri, saya sangat respect beliau.
Tuan Najib paling kuat lah. Saya tak kuat sangat. Mak, hati tisu Tuan Najib sangat garang kalau bab solat. Pernah tak abang pukul anak kalau tak solat? Saya pernah tak? Bontot dia. Tuan Najib kan pukul lah. Ikutlah. Bukan pukul kuat sangat. Pukul lah tempat-tempat yang tak mencederakan. Sebab solat. Padahal anak kami kelima-limanya belum akil balik lagi. Seawal 7 tahun Tuan Najib dah. Suara Tuan Najib kan kuat. Macam mana suara saya solat? Panggil solat? Solat. Tak ada makna. Tuan Najib garang ya. Tuan Najib dengan suara, kapasiti suara dia yang kuat tu sebenarnya sangat bagus. Sebab saya boleh menjimatkan anak tekak saya. Saya tak kuat jerit Saya kalau jerit, saya akan pening. Solat. Tak murid. Solat tak murid. Ya, kita ibu bapa memang bertanggungjawab jaga anak-anak solat seawal umur 7 tahun dah kena suruh. 7 tahun dah kena suruh. 10 tahun Nabi suruh pukul kan sayang? 10 ke 9 lah. Aku dah lupa ni. Tuan Najib kata 9. Tolong saya ingatkan. Tolong kami. Saya ingatkan 10. 9 tahun 9 ke 10. Mak saya dah tidur. Kena pukul lah sekadarnya. Bukan pukul yang libas tu. Kan kita janganlah bagi anak takut sangat ataupun stres. Nanti dia tak nak solat sampai bila-bila. Na'udzubillah. Okay. So kena jaga. Bila dah besar, adakah macam tu dah cukup poin? Tak cukup lagi. Bila anak dah akil balik, anak dah tingkatan, dah remaja, kena perhatikan dia. Selalu tengok bilik tu. Selalu tengok solat ke tidak. Tanya. Masa tanya, jangan harapkan anak angguk dah puas hati. Jangan. Mak bapak jangan mudah puas hati dengan anak-anak ya. Kalau kita ni dah lagi zaman-zaman akhir zaman ni, zaman anak-anak kita ni memang cukup pandai. Mak bapak sekarang pandai-pandai. Sebab itu anak-anaknya lagi pandai. Tu ujian dia. Kalau dulu kita pandai daripada mak ayah kita kan. Tapi dalam keadaan mak ayah kita dulu tak pergi universiti. Sekarang mak ayah sekarang semua dah pergi universiti. Jadi kalau dia pandai yang baik, alhamdulillah. Kalau dia pandai sebaliknya, pandai putar belit, belum solat cakap dah solat. Kalau tak nak solat bagi alasan yang memang kita boleh masuk akal kita lah. Ya juga tak sihat, kaki sakit lah apa. Sedangkan solat boleh dalam keadaan berdiri, duduk, baring. Okay. So ibu bapa kena bijak. That's why ibu bapa bukan saja bijak dari segi ilmu dunia. Okay. Thank you kerana menunggu. Jadi kita kena berhati. Kalau bak kata Ustaz Wadi Anwar, bukan kita bersangka buruk, tapi kita berhati-hati. Penting berhati-hati lebih-lebih lagi kepada anak-anak, kepada perkembangan anak-anak, kepada akhlak anak-anak, kepada ilmu anak-anak. Apa yang anak-anak tengok dekat media sosial, tengok, ajar dia. Jangan tengok benda seksi-seksi dari kecil macam ni. Dari kecil macam Muhriz ni dah kena cakap. Jadi insya-Allah lah tersemat dalam kepala dia. Umi Abi tak tengok benda seksi-seksi. Kita orang tua pun jangan. Kita orang tua, kalau kita suka tengok benda seksi-seksi, nanti anak-anak akan ikut. Walaupun anak-anak tu tak nampak apa yang kita buat, Allah nampak. Allah nampak. Yang izinkan anak-anak kita tengok benda bukan-bukan tu pun Allah. Sebab mungkin Allah hendak mengajar kita. Allah kata apa yang kamu buat, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu dapat. Kalau kamu nak anak-anak yang bagus, kamu sendiri kena perlu jadi bagus dahulu. Okay? So tadi saya nak cakap pasal makan. Nampak nak terangkan pasal dapur ni pun nak kena cerita dulu. Asbab musabab saya bercerita hari ni tentang para isteri dan dapur dan masak. Okay, bila saya dengar Syekh Zainul Ashir cakap begitu, so saya rasa macam saya rasa saya tak boleh lah terlalu tak kisah tentang keadaan zaman sekarang yang ramai isteri tak kisah tentang makanan suami dan anak-anaknya. Tak kisah tu, tak kisah macam mana. Saya kisah pun saya order. Hari-hari saya order. Saya pastikan suami dan anak saya kenyang. Wahai para isteri, kalian kan seorang isteri, seorang ibu, kan? Kalian juga adalah seorang khalifah. Semua orang dari kita adalah khalifah. Tidakkah ingin kita nak beri suami dan anak-anak kita air tangan kita? Apa kelebihan bila kita masak, wahai isteri? Tolong share lepas ni. Tolong share, tolong beritahu kepada adik-adik perempuan kita yang kat luar, yang baru nak kahwin, yang tak kisah nak tahu tentang ilmu memasak. Sebab mungkin mereka tak sempat, sibuk dan sebagainya.
Mereka kata mereka tak suka memasak. Betul, saya faham. Kesukaan kita ni, saya nak ajar sikit lah. Kesukaan apa yang kita suka perlu dididik. Kita perlu paksa. Dulu kita masa kecil suka solat tak? Kita kalau mak ayah kita tak tanya pasal solat, ibu cikgu-cikgu kat sekolah tak tanya pasal solat, tak solat kita. Kan? Benda-benda baik ni orang tak suka buat. Kena paksa. Bila dah besar, dah berkahwin, paksa diri. Walaupun bukan hari-hari, cukuplah seminggu sekali pun tak apa. Bagi suami, anak-anak rasa air tangan kita. Masa kita masak, beza berbanding dengan masa orang lain masakkan keluarga kita. Kalau kita order kedai, kita tak tahu kebersihan kedai tu. Lain apa? Kalau bersih Alhamdulillah. Tapi kita tak nampak lagi zaman sekarang, zaman food panda. Kita order dekat internet saja. Dekat internet gambar semua lawa-lawa. Okay? Oh, korang okey tak ni? Saya tak sure ni line okey ke tak ni sebab komen tak masuk. Boleh tak bantu saya komen, bagi tahu. Saya sikit lagi insya-Allah sebelum line tengah hilang lagi sekejap lagi. Kalau kat rumah kita masak walaupun simple, nasi goreng ataupun nasi putih dengan ikan masin ke, dan itu yang kita pandai kan, goreng je lah. Tak bagus pun kita makan ikan masin je lah. Tak bagus saya tukarlah nasi putih dengan telur dadah. Ikan masin makanan favourite suami saya. Dia mesti akan request ikan masin gelama. Wajib ada kat rumah tu. Kan dia sebagai penambah rasa lah dalam makanan ni. Masakkan telur dadah. Masa masak boleh baca selawat. Boleh baca Ya Latif. Tahu Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Baca doa apa-apa. Baca Al-Fatihah masa masak tu. Sebab masakan air menyerap doa. Masakan pun menyerap doa. Semua benda menyerap doa ni. Lagi-lagi masakan minuman yang kita masuk dalam badan. Suami kita, anak-anak kita cakap yang baik-baik. Ya Allah, bagi mereka sayang aku. Ya Allah, Ya Allah, bagi mereka jadi orang yang baik, orang yang berlemah lembut, orang yang berakhlak. Ya Allah, jadikan kami saling doa. Bila lagi nak doa tuan-puan, memang kita doa dalam solat. Tapi berapa minit je setiap orang daripada kita ni solat. Ada yang solat calang-celup je. Sayang, baik-baik sayang, kenapa? Muris, baik-baik. Murid ni buat aksi pula. Baik-baik tau. Pegang tok bah. Saya takut sebab bapak dia bawa laju. Tuan Najib zaman-zaman dulu waktu kita tak pakai kereta laju sangat lah. Dia rajin letak anak dia dekat river. Itu tanda kasih dia lah. Dia main dengan anak-anak. Kadang-kadang Tuan Najib bawa anak-anak naik kereta api. Ni nak bawa Muris pula ni naik kereta api. Jadilah kita nak sampai JB. Kat JB kita minta lah siapa tunggu kan, bawa kereta, bawa anak, bagi anak pengalaman. Dalam kesibukan, nak cakapnya sibuk-sibuk kita pun suami ke isteri ke susunlah masa. Seingat saya masak nasi sekarang senang. Masak basuh beras, tekan, masak, lepas setengah jam masak nasi. Tinggal je. Kalau nak goreng telur 5 minit siap dah, InsyaAllah. Kalau nak masak yang paling simple apa lagi, masaklah yang makanan rare paling sedap apa dia, yang semua orang suka saya rasa. Kalau tak ada masalah kesihatan lah. Ikan bilis goreng, potong bawang, potong cili. Masya Allah, subhanallah. Tahu kicap sikit. Ya Allah, kenyang suami kita, anak-anak kita ni. Okay, boleh tak isteri tolong jangan ikutkan sangat zaman moden sekarang. Suka saya nak ingatkan, walaupun ni zaman moden, zaman dah serba canggih. Puan Izzah, kolot lah Puan Izzah, nak masak-masak ni janganlah. Kita why not kita back to the basic. Kembali kepada asas. Penting kita. Macam mana kita kena ada asas agama, macam tu kita kena ada asas rumah tangga. Bila dah masak, that's why saya kata macam mana urus dapur. Mak saya Alhamdulillah, memang dia paling ajar. Dia tak ajar saya masak tau. Mak saya tak ajar saya masak. Mak saya cakap dengan saya, bila saya tanya dia macam mana nak pandai masak, mak saya kata campak-campak je jadi. Saya ambil ilmu campak-campak tu sampai sekarang betul berkesan. Sebab ilmu mak kita. Tapi yang mak saya ajar, lepas masak, kemas. Bukan lepas masak cara mak saya masak ialah masa kita masak tu, kita dah boleh kemas. Siap masak, kemas dah siap. Tu cara mak saya. Nak tunjuknya, bukan nak kena rajin masak je. Dapur tu kena bersih. Atas dapur kena lap. Tempat kita potong bawang kena bersih, kena keringkan betul-betul. Tempat bekas potong pisau, mangkuk, jangan
badan kita jadi darah daging. Jadi benda tu kena halal dan toyiban. Kena baik. Baik is bukan macam tadi saya kata, baik ialah bertakwa, jaga solat, orang-orang jaga solat, masak makanan kita, dan juga bersih. Bersih ya Allah ya Tuhanku, saya tengok zaman sekarang ni ramai sangat ambil ringan tentang kebersihan. Lebih-lebih lagi kebersihan dapur, tak dicucinya, tak dilapnya. Biar dapur kita lama tuan-puan, biar rumah kita rumah lama, biar barang-barang kita barang-barang tak mewah, biar barang-barang kita barang-barang yang simple-simple, tapi kena bersih. Saya tak cakap biar cantik, tak ada. Cantik tak cantik tu subjektif. Tetapi bersih, semua orang tahu bersih itu apa, bersih itu bagaimana. Dan yang kita nak beri makan tu kepada orang yang kita sayang, suami, anak-anak, kita sendiri nak makan. Okay, kan ada tetamu datang, tetamu pun kalau boleh tak nak datang rumah kita kalau datang rumah kita bersepah. Sebab dia memikir macam manalah dia nak hidang makanan tu. Pinggan entah ke mana, pinggan tidak dilap, pinggan berabuk-rabuk. Sebab itu saya letak pinggan dalam almari bertutup. Saya tak nak pinggan saya habuk. Puan Izzah kan boleh basuh, boleh lap. Kadang-kadang bila tetamu kita dah ramai, mana sempat nak buat tu semua. Jadi kita kena prepare awal-awal. Mak saya siap ajar lagi cara prepare bila kita dah meninggal. Kan orang tua zaman dulu punya ilmu dalam tau, sampai meninggal tu ilmu tu. Dah meninggal, orang tuan rumah saya pernah pergi satu tuan rumah, saudara suami saya meninggal. Arwah, bukan arwah, isteri arwah, isteri hidup lagi. Bayangkanlah suami dia meninggal, takkanlah isteri dia nak sibuk-sibuk kat dapur. Mestilah kita saudara mara ni. Saya memang rapat dengan saudara sebelah suami. So saya pun ke dapur, tolong makcik-makcik kat situ juga. Di KL tempatnya, di Rawang lebih tepat lagi. Senangnya nak uruskan dapur dia sebab dia dah susun semua elok-elok. Pinggan dia dah lah tinggi banyak, cawan dia semua dia dah elok, bersih. Kita kan try rasa cawan tu kan, dalam tu kan, nak pastikan bersih. Saya ambil pelajaran kat situ. Saya kata Masya Allah, inilah pengurusan rumah tangga yang bagus. Daripada hidup mudah sampai meninggal mudah. Samalah kalau dia pun meninggal, insya Allah senang orang nak uruskan. Kan, yelah tetamu kan nak kena diberi air. Bukannya tetamu buat apa nak makan minum dekat rumah orang meninggal. Bukan, kita nak bagi air, kan haus. Uruskan pengebumian, uruskan macam-macam. Kalau meninggal ni kan, yang meninggal, yang hidup ramai lagi. Tu pengurusan tu kena ambil tahu dah. Kalau rumah kita semua berabuk, tak ke menyusahkan tetamu nak buat kerja. Orang yang meninggal tu lagi nak kena diberi perhatian. Dekat kita nak uruskan apa lagi. Ingat tak, nampak tak? Pengurusan rumah tangga tu, daripada dapur, daripada tandas, daripada bilik tidur, daripada ruang tamu. Bukan ruang tamu je nak nampak cantik. Dia kalau Puan Izzah dah membebel macam ni lah. Okay, apa lagi nak bebel? Saya memang rajin bebel kan. Korang pun suka dengar kan saya bebel kan. So kalau korang nak sama-sama manfaat ni, tapi tak reti nak bebel macam mana, Share ilmu ni. Tak kiralah korang adalah orang yang bekerja, korang adalah orang yang berbisnes, dan apatah lagi ni, satu hal lagi yang makcik nak bebel. Makcik, saya nak ingatkan, kalau suri rumah, alangkah malunya jika kita ni suri rumah tetapi rumah kita bersepah. Kalau bersepah dengan mainan anak-anak tidak mengapa. Maksud saya bersepah dengan barang-barang yang sepatutnya kita ni kemas. Kemas elok-elok, ada masa nak susun. Ruang tamu bersepah, bilik tidur bersepah, bilik tetamu bersepah. Dah tu tetamu nak duduk mana? Jangan pelik tetamu tak nak datang rumah kita sebab tak selesa. Bukan saya nak cakap pasal rumah bersih ke, rumah besar ke, cantik ke, rumah baru 2 tingkat, setingkat apa semua. Rumah mak saya dulu rumah rakyat, rumah kecil je. Bilik tu boleh muat seorang solat sudah. Tapi bersih, na'udzubillah. Bukan na'udzubillah, alhamdulillah bersih. Kita pun selesa, anak-anak pun selesa, belajar pun selesa. Belajar dalam suasana yang bersih, pengudaraan bagus, tak ada habuk. InsyaAllah kesannya anak-anak ni akan bijak, akan mudah masuk belajar. Akhlaknya pun bagus. Makanan, sebab dia dah makan makanan yang bersih, makanan yang kita masak. Saya harap semua boleh terima apa yang saya sampaikan hari ni. Sebab saya ni kasih dan sayang kepada korang.
saya dan Tuan Najib, kami sentiasa memikirkan masalah masyarakat. Masalah ke tu? Tentang masyarakat lah. Sebab hidup kita di dunia ni bukan tentang kita sahaja. Bukan tentang anak-anak kita, cucu-cucu kita sahaja. Bukan. Hidup kita di dunia ini adalah tentang semua orang yang ada di dunia ni. Sebab nanti ramai-ramai pun akan duduk di padang mahsyar. Dengan harapan kita mudahkan orang di dunia, kita beri ilmu yang baik di dunia. Di padang mahsyar Allah mudahkan kita, Allah dahulukan kita, dan Allah beri kita masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Tu tujuan kami berdua. Kalau kami nak sebarkan ilmu, dan kami pun dapat ilmu serba sedikit, dan kami amalkan juga serba sedikit. Kena ingat ya tuan-puan, ilmu tanpa, bila kita beramal tanpa ilmu, itu adalah sangat merugikan. Amal tanpa ilmu adalah tidak berguna. Sebenarnya ia tidak memberi kita rasa takwa dalam hati. Sebab itu Allah wajibkan semua orang belajar. Menuntut ilmu itu fardu ain. Bila fardu ain, setiap orang yang bernyawa wajib belajar. Belajarlah ilmu apapun. Belajar ilmu dunia, belajar ilmu akhirat, belajar ilmu rumah tangga, belajar ilmu memasak, belajar ilmu menjahit, belajar ilmu cari duit, belajar ilmu berniaga. Nak ingatkan ni? Sabtu 16 hari bulan dan 17 hari bulan, bermulalah era kami kembali ke zaman dahulu. Back to the basic. Kami momentum, cikgu-cikgu momentum, Tuan Najib sendiri turun ke tempat-tempat tertentu di seluruh negeri Semenanjung dan juga di Sabah. Bermula pada 16 di Johor Bahru, jumpa di Johor Bahru, dan 17 di Kuala Lumpur, insya-Allah. So belajarlah. Belajar dengan niat kerana Allah Ta'ala, kerana Allah yang mewajibkan mencari ilmu. So kalau korang nak tambah duit poket, saya dengar sekarang ramai orang tak ada duit ni. Ramai mak bapak, ramai suami-suami ni risau anak 5 orang tapi tak ada kerja. Tak kisah tuan-puan, rezeki Allah itu luas dengan syarat pergi rajin cari ilmu. Jangan membuat membabi buta, membuta tuli. Sebab macam tadi saya cakap apa? Amal tanpa ilmu tak guna. Sebab Allah suruh kita beramal tu dengan ilmu. Baru kita tahu kenapa Allah suruh beramal. Bila kita berniaga tak ada ilmu berniaga, kita tak tahu kenapa kena berniaga sebenarnya. Kenapa kena cari duit ni tuan-puan? Kenapa kena kaya? Kenapa kena ada duit? Cukup duit makan sudahlah. Dah tu orang lain kita tak nak fikir. Orang lain yang susah kita tak mau fikir. Orang lain yang OKU, yang tak mampu cari rezeki dia, kita tak mau sedekah. Tak mau ambil tu. Tak mau ambil barakah sedekah, memberi kepada orang. Dah kalau kita tak ada duit, nak beri kepada orang macam mana? Sedangkan Syekh Zainal Asri pesan, walaupun kita ada RM1, sedekahlah walaupun sikit. 10 sen, 20 sen pun jadilah. Allah melihat keadaan kita walaupun semasa kita bersedekah. Sebab itu bila kita dah ada RM1, jangan kita sedekah RM1. Sebab Allah melihat keadaan kita tau. Kan? Okay? Tuan Najib ada nak cakap apa-apa? Saya dah puan dah bebel ni ha. Selamat berpuasa untuk Ramadan ni. Berapa ni? 9? 9. Dan teruskan konsisten tarawih, bertadarus. Sebab ni orang kata bulan-bulan Ramadan ni dia hanyalah, asal nampak bulu kening je tu. Bahaya ni sayang. Dia hanya, ni adalah bulan yang orang kata bulan paling mulia kan. Pahala tu berganda sampai 10 ke 70 kali ganda. Jadi ambil peluang ni sebab kita tak tahu tahun depan masih ada peluang tak untuk kita. So selagi dia ada peluang, selagi itulah kita gunakan, insya-Allah. Okay? Itu saja bahaya ni. Okay. Bye-bye Muris. Lajuk. Bye-bye Tok Bah. Johor Bahru dengan KL. Tok Bah cakap Johor Bahru. Johor Bahru. Johor Bahru Dan KL. Tok Bah malu. Tok Bah tadi. Okey korang, Tuan Najib kata jumpa nanti, insya-Allah. Bye-bye Muris. Saya minta maaf kalau saya tersalah cakap hari ni. Tetapi cubalah, cuba belajar, cuba suka. Tak dapat masak seminggu sekali, sebulan sekali, cubalah. Mana tahu lepas suami kata, awak ni rupanya pandai masak. Terus semangat. Jadi masak seminggu sekali. Tiba-tiba masak seminggu sekali, tetamu datang puji lagi masakan kita. Walaupun kita masak jemput-jemput goreng. Jemput-jemput memang goreng kan. Jemput-jemput ikan bilis. Lagi kita rajin masak. Okay? Assalamualaikum semua. Semua jaga diri. InsyaAllah kami hati-hati. Semua kata hati-hati. Doakan kami ya.